Alhamdulillah tuan-puan, kita dah habiskan 100 kali salawat. Allahu Akbar. Dah habis salawat hari Jumaat. Kita baca pula salawat yang seterusnya, iaitu salawat hari Sabtu. Semangat malam ni tuan-puan. Ada Ustaz Aslam tuan. Kalau tak saya sorang-sorang. Alhamdulillah ada Ustaz Aslam tuan. Kita semangat sikit. InsyaAllah. Satu masa nanti, insyaAllah kita boleh buat offline, kita sama-sama salawat dan puan. Ni baru berdua pun dah meriah kan. Apalagi yang 780 orang ni, kita salawat sama-sama dalam satu tempat, insyaAllah. Sama-sama kita gemakan salawat nanti. Ini di rumah masing-masing dulu. Kita secara online dulu tuan malam ni. Baik, kita teruskan lagi dengan bacaan salawat yang seterusnya. Saya harap semua terus bersemangat lagi. Di malam Jumaat penuh berkat ni, penat-penat bersalawat atas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidur nanti mimpi jumpa Nabi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muka surat tuan-puan 24. Dan seperti saya pesan dalam grup-grup WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook pun saya ada pesan. Sebelum kita mula live ni tadi, kalau boleh ibu-ibu, ayah-ayah semua, tolong tulis teks salawat yang dalam bahasa Arab tu. Macam siapa buat dekat dalam komen ni, macam Puan Rosnah Sharif. Bagi love-love hijau lagi bagus. Nabi SAW suka warna hijau tuan-puan. Sallallahu alaihi tu saya dah kongsikan dekat dalam grup-grup WhatsApp ibu-ibu ayah-ayah. Copy je. Lepas tu letak dekat komen ni. Paste dekat komen ni. Letak je. Letak je sebanyak-banyak tuan-puan. Kita nak kumpulkan kalau boleh 1000 lafaz salawat yang ditulis di ruangan komen tu, insya-Allah. Terima kasih macam Puan Rosnah Sharif, Cik Raisa Singkir, tulis macam tu. Kalau boleh yang dalam bahasa Arab lah tuan-puan. Kalau boleh yang dalam bahasa Arab, insya-Allah. Bagi yang terlepas pandang, tengok dalam grup WhatsApp. Tengok dalam grup WhatsApp, kita dah share dekat situ tulisan salawat tu. Ibu-ibu tinggal copy paste je lagi dekat live komen ni. Apa kelebihan orang yang menulis salawat, Ustaz? Nanti dalam tazkirah kita akan kongsikan macam mana kelebihan orang yang menulis salawat. Tunggu sabar tuan-tuan. Kita baca lagi salawat yang seterusnya. Salawat hari Sabtu kita baca muka surat 24 insya-Allah. Kita sambung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu salam alaihi 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 صلى الله سلام عليه سيدنا البشير صلى الله سلام عليه سيدنا مطاع صلى الله سلام عليه سيدنا مطيع صلى الله سلام عليه سيدنا بشرى صلى الله سلام عليه 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 سيدنا الشاهد صلى الله سلام عليه سيدنا صالح صلى الله سلام عليه سيدنا مصلح صلى الله سلام عليه سيدنا ناصح صلى الله سلام عليه 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 صلى الله سلام عليه
صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه صلى الله سلام عليه سيدنا النذير صلى الله سلام عليه سيدنا غوث صلى الله سلام عليه سيدنا غيث صلى الله سلام عليه سيدنا غياث صلى الله سلام عليه 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 سيدنا الداعي صلى الله سلام عليه سيدنا المحيي صلى الله سلام عليه سيدنا المنجي صلى الله سلام عليه سيدنا المهدي صلى الله سلام عليه 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 سيدنا المبلغ صلى الله سلام عليه سيدنا موجب صلى الله سلام عليه سيدنا موجب صلى الله سلام عليه سيدنا مأمون صلى الله سلام عليه 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 صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah tuan-puan. Sama-sama dah kita selesaikan bacaan salawat yang ke-200. Masya Allah. Syukur pada Allah. Dan kita akan masuk kepada sedikit tazkirah lah tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih bagi mereka yang tulis salawat di ruangan komen tu. Kita banyakkan salawat tuan-puan. Tadi saya cakap saya akan kongsikan sedikit. Kenapa kita kenapa Ustaz suruh tulis salawat tu di ruangan komen tu Ustaz? Kenapa suruh pahala ke Ustaz tulis salawat? Kan ini jadi pertanyaan. Ustaz, orang tulis salawat ni dapat pahala ke Ustaz? Yang saya tahu Ustaz, orang baca salawat yang dapat pahala. Tulis salawat dapat pahala ke? Baik, saya nak sampaikan sebelum kita masuk pada bahasan tazkirah kita di malam hari ini, saya nak sampaikan satu hadis Nabi SAW yang ada di dalam kitab. Ini buku terbaru tuan-puan. Nanti insya-Allah kita akan lancarkan sebelum Ramadan. Masih lagi buku guru saya Al-Fadhil Ustaz Imran. Ialah tentang 30 hadis, patutnya 31 lah. 30 hadis tentang doa, rahasia doa malaikat. Ni. Di situ disebutkan satu hadis Nabi SAW yang saya dah pun screenshot dah daripada kitab tu. Kitab tu tak dicetak lagi tuan-puan. Nanti kita akan lancarkan sebelum Ramadan. Kita akan baca sepanjang bulan Ramadan tentang doa malaikat. Maksudnya satu amalan yang bila kita buat, kita akan dapat doa daripada malaikat. 30 amalannya tuan-puan. Bahkan lebih lagi daripada itu sebetulnya. Kita akan baca satu demi satu sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, umur kita kepada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Baik, dalam kitab tersebut, dalam hadis yang ke-25, beliau sebut dekat situ fadilat menulis salawat.
kelebihan menulis salawat. Sama ada ditulis di buku, sama ada ditulis dekat telefon ke, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke. Kita tulis salawat, kan? Ustaz, makcik tahu orang ada kelebihan ni baca salawat. Ya Ustaz, tak tahu pula orang tulis salawat ada kelebihan. Cuba dengar apa yang Nabi SAW katakan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Kata Nabi SAW, Man salla alayya fi kitab. Siapa yang bersalawat ke atasku di dalam sebuah kitab. Tulis salawat dalam buku. Tulis salawat dalam Facebook. Facebook kan book juga kan. Buku kan lah. Muka buku ni. Facebook. Tulis salawat dekat Facebook. Tulis salawat dekat Telegram. Tulis salawat dekat Instagram. Tulis salawat tu kita yang tulis. Salawat tu wujud tulisannya sebab kita. Walaupun kita hanya copy paste tuan-tuan. Senang sangat kan. Kita copy paste. Ada salawat dekat situ. Berlambak-lambak macam sekarang ni tak putus-putus. Orang letak salawat. Jangan putus-putus tuan-tuan. Tulis salawat kalau boleh yang lafaz dalam bahasa Arabnya. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW, dia tulis di dalam kitab, di buku ke, di Facebook ke, di mana-mana ditulis, lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu. Sentiasa malaikat akan memohonkan ampun untuknya, kata Nabi. Allahu Akbar. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang tulis salawat tadi, madamasmi, selama namaku fi zalikal kitab, ada dalam kitab tersebut. Ada di tulisan tersebut. Subhanallah. Selama salawat itu ada dekat dalam tulisan tadi, maka selama itulah malaikat akan memintakan ampun untuk kita. Cuba bayangkan tuan-tuan. Dekat Facebook ni, dia apa? Macam ni. Macam saya kan. Ambil gambar setahun yang lepas. Nanti akan ingatkan balik. Ada je benda tu. Kita scroll dia wujud je. Subhanallah. Sampai hari kiamat baru hilang itu. Selama itulah malaikat akan memohonkan ampun untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, bukan apa orang kata, bukan kaleng-kaleng ni. Menulis salawat. Sebab tu saya tulis salawat, tuan-puan. Yang salawat, ataupun salawat yang saya suruh copy paste tadi ke. Ataupun salawat yang ibu-ibu, ayah-ayah sendiri nak tulis. Tulis banyak-banyak di ruangan komen kita. Kalau boleh, di malam hari ini kita nak dapatkan lebih 10,000 tulisan solawat di ruangan komen, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi, senang nak cakap, macam mana bila kita mengata orang, tuan-puan, berdosa? Kita kata orang, mengumpat orang dengan mulut, berdosa tak berdosa? Kalau kita tulis, kita kata dia. Tapi kita tak cakap pun. Ustaz, saya tak cakap pun. Saya tulis dekat FB. Kita tulis dekat FB. Berdosa tak, tuan-puan? Samalah. Lisan kita mengatakannya berdosa, maka tangan kita menulisnya pun berdosa. Demikian juga, bila lisan kita ucap dapat pahala, macam salawat, maka tangan kita tulis pun dapat pahala bersalawat. Ni Nabi SAW kata, subhanallah. Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan orang yang menulis salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit perkongsian kenapa, apa alasan, apa sebab Ustaz suruh tulis salawat ni. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua yang saya cintai dan kasihkan Allah, kita ada masa lebih kurang 15 minit untuk kita sedikit sesi tazkirah membaca kitab ni lah tuan-tuan. Kitab salawat yang kita baca dan kita akan syarahkan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah semua membaca kitab ni sebagai amalan dan belajar kitab ni, kita akan terangkan apa yang ada di dalam kitab ni, insya-Allah. Pada minggu lepas kita dah terang tentang mukaddimah kepada salawat itu. Mukaddimah pada salawat pula. Mukaddimah pengarang lah. Mukaddimah penulis saya lah. Kemudian di malam hari ini pula kita nak sambung kepada muka surat yang seterusnya. Lepas kandungan tu, muka surat 3, kita teruskan kepada muka surat 4 tuan-puan. Iaitulah satu ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa 700 orang lebih yang tengok live sekarang ni hafal ayat ni. Kalau tak, rasanya hafal lah ayat ni semua. Semua orang hampir-hampir hafal ayat ni tuan-puan. Apa dia? Iaitulah ayat
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun, bersalawat, ala nabi, ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian ke atas nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ni tuan-puan, itu perintah untuk kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Apa yang peliknya daripada perintah ni? Kan? Apa yang peliknya daripada perintah ni? Kalau Allah suruh kita salat, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Kan? Dalam Al-Quran, surah yang lain, ayat yang seterusnya, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Allah suruh salat, Allah suruh tunaikan zakat. Kan? Suruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni kan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Tetapi apabila ayat perintah tentang salawat, sebelum perintah itu Allah bagi tahu siap-siap, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, kalian bersalawatlah ke atas Nabi. Artinya apa? Perintah bersalawat ataupun amalan bersalawat ini Allah Subhanahu wa taala yang buat dulu. Baru perintahkan kepada hambanya. Kalau puasa, kitalah yang disuruh puasa, kita saja. Kan? Suruh salat, kita saja. Tetapi bila bersalawat, Allah dah bagi tahu, Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Artinya apa tuan? Salawat ini merupakan satu perintah yang dimulakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang buat dulu salawat ke Nabi Muhammad, kemudian baru diperintahkan kita umat Islam ini untuk bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Ini hebatnya amalan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan salawat, bila sebut Allah bersalawat, artinya Allah merahmati. Allah kasih kepada Nabi Muhammad, Allah sayang pada Nabi Muhammad. Bila sebut malaikat bersalawat, artinya malaikat memohonkan ampun. Malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad. Kita pula bila kita bersalawat, ya kita salawatlah. Kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salawat ni tuan dimulakan dengan Allah, kemudian para malaikat, baru kita disuruh untuk bersalawat. Ni berbeza dengan perintah-perintah yang lain. Perintah bersalawat ni berbeza dengan perintah untuk mendirikan salat. Berbeza dengan perintah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Berbeza untuk perintah kita menunaikan zakat. Dia berbeza. Sebab apa? Sebab perintah untuk bersalawat ini Allah sendiri yang memulakannya. Dan para malaikatnya, barulah kita disuruh untuk bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Baik, muka surat yang seterusnya. Muka surat 5. Bila habis saya syarahkan kitab ni tuan-puan, saya akan bagi ijazah kepada semua insya-Allah. Di ujung tu ada ijazah, tapi nak khatam ni mungkin berbulan-bulan, boleh jadi lebih daripada setahun. Tak apa tuan-puan, tak ada masalah, kita belajar sikit demi sedikit. Saya syarahkan sikit demi sedikit supaya kitab ni jadi satu kitab amalan dan ibu-ibu, ayah-ayah beramal dengan penuh kefahaman insya-Allah. Baik, muka surat 5 pula. Muka surat 5 ni tuan-puan, di situ ditulis muka surat 4 tadi perintah untuk bersalawat. Muka surat 5 ni pula ialah motivasi untuk kita banyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya dibaca sebelum majlis bacaan maulid.
Maulid Tibai ke, Maulid Al-Habasyi ke, Maulid Azab ke, biasanya yang memimpin bacaan maulid, dia akan mulakan dengan motivasi salawat ni dulu. Macam mana Ustaz? Makcik tak pernah dengar lagi Ustaz. Kita baca sama-sama tuan-puan. Ibu-ibu, ayah-ayah dengar kat rumah. Ikut sama-sama baca. InsyaAllah dia ada rentak dia tersendiri tuan-puan. Ada rentak dia tersendiri. Selalunya sebelum majlis maulid akan dibaca ni dulu. Apa dia? Sama-sama kita baca kat situ. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh ikut dekat rumah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه sallallahu wasallam alaihi. Itu dia tuan-puan, bacaan motivasi solawat. Dia ada rentak dia lah. Macam itulah dia punya rentak. Selalunya orang akan baca sebelum majlis maulid. Ada sebahagian mungkin yang baru dengar. Ada sebahagian, oh Ustaz, makcik dah biasa dengar dah tu Ustaz. Rentak pun makcik dah pandai dah. Alhamdulillah. Yang baru dengar, macam itulah dia punya rupa. Okey, baik. Tak ada masalah. Baru dengar ke, dah biasa dengar ke. Yang penting malam ni tuan-puan, kita nak tahu apa makna dia. Itu yang lebih penting. Apa makna daripada motivasi salawat yang dibaca sebelum majlis-majlis maulid. Ini makcik tak pernah dengar lagi lah Ustaz. Selalu dengar orang baca je. Tapi makcik pun tak faham apa benda orang tu baca. Tapi sebahlah. Tapi sedaplah ustaz tu baca. Tapi makcik tak tahu pula apa maknanya. Malam ni kita belajar. Pakcik, makcik, ibu, ayah semua. Baik, nak terjemahannya kat sebelah tu ada. Tapi saya nak syarahkan kepada yang bahasa Arab. Nak terjemahannya ada muka surat 6 tu. Kita terangkan bahasa Arabnya dekat situ. Apa dia? Faya ayyuhar rajun. Wahai orang-orang yang rajun. Rajun ini yang mengharapkan. Daripada raja, berharap. Rajun, orang yang mengharapkan. Wahai orang-orang yang mengharapkan minhu, daripada beliau, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengharapkan apa yang diharapkan? Syafa'atan, syafaat. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad, maka apa yang kalian kena buat? Kalau kalian mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad, maka yang kita kena buat ialah sallu alaihi, bersalawatlah alaihi ke atas Nabi Muhammad. Bersalawatlah oleh kalian ke atas Nabi Muhammad. Wasallimu, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ucap salawat dan salam. Kemudian dijawablah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu jawapannya, itu salawatnya. Menjawab kepada orang yang
Bagi tahu tadi, bagi motivasi. Siapa nak dapat syafaat Nabi, banyakkan salawat. Bersalawatlah ke atas Nabi. Bagi salam ke atas Nabi. Ucap salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tu buat. Orang yang nak dapat syafaat Nabi ni Ustaz, dia sehari bersalawat berapa kali Ustaz? Siapa yang nak dapat syafaat Nabi di akhirat nanti, sehari semalam ni dia kena bersalawat berapa kali Ustaz? Ni tu buat. Cuba tulis di ruangan komen, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Berapa kali nak melayakkan kita dapat syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Ini yang basic lah. Yang basic, bukan yang special dekat dengan Nabi tu. Kita dah tahu dah siapa nak dekat dengan Nabi, nak semakin dekat dengan Nabi, kena banyakkan solawat. Tapi Ustaz nak basic, makcik ni bukanlah rajin sangat ibadah macam mana pun. Tapi makcik nak tahu basic, supaya di akhirat nanti layak jugalah nak dapat syafaat Nabi. Berapa kali makcik kena bersolawat? Ni. Ada tak yang tahu berapa kali tuan dan puan bersolawat? Tadi kita dah 200 kali dah. Mungkin lebih dah bersolawat kat Nabi. Cukup ke tak Ustaz 200 kali itu Ustaz? Dalam sehari supaya makcik dapat syafaat Nabi? Jawapannya tuan puan, cukup sangat dah. Sebab apa? Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Kata Nabi, man salla alayya hina yusbih ashra. Siapa yang bersalawat ke atasku di waktu pagi 10 kali. Wahina yumsi ashra. Petang 10 kali. Adrakathu syafaati. Orang tu akan dapat syafaatku nanti. Berapa paling kurang? 10 kali pagi, 10 kali petang. Itu paling kurang. Orang yang 10 kali pagi, 10 kali petang pun kata Nabi akan dapat syafaatku. Macam mana orang yang 100 kali pagi, 100 kali petang. Tuan-puan, kalau ikutkan 10 kali pagi, 10 kali petang, kita dah dapat dah insya-Allah. Yang join program IMSS, dalam istighfar ada salawat. Setiap ujung istighfar tu ada salawat ke atas Nabi Muhammad. Dah 10 kali dah tu. Petang-petang pula Z3M 100 kali salawat. InsyaAllah layaklah kita. Bolehlah, adalah harapan kita di akhirat nanti untuk dapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi paling kurang orang yang nak dapat syafaat Nabi, dia bersalawat pagi 10 kali, malam petang 10 kali. Maka kata Nabi, siapa bersalawat kepadaku di waktu pagi 10 kali, di waktu petang 10 kali, adrakathu syafaati, dia akan dapat syafaatku nanti. Kalau lebih daripada itu Ustaz, lagilah, lagi dekatlah tempat dia dengan Nabi. Yang ni kira yang 10 kali pagi, 10 kali petang ni tuan-tuan, orang yang dapat basic. Macam orang pergi umrah tu hotel yang jauh lah. Hotel dekat tempat bas U-turn tu tuan-tuan. Bukan yang dekat Tower Zamzam tu. Depan Masjidil Haram, bila buka je tingkap nampak terus Kaabah. Tak. Ini yang di ujung-ujung sana. Jauh dekat tabung haji tu. Macam hotel saya yang pergi umrah baru ni tuan-tuan. Kena pindah dekat belakang jauh. Kita buka-buka tingkap, nampak apa? Kita nampak Tower Zamzam tu sahaja. Nampak Kaabah tak adalah. Nampak Masjidil Haram pun tak. Subhanallah. Ni tuan-tuan. Jauh. Yang tu yang basic boleh lah. Tapi kita nak lagi banyak, lagi dekat. Kata Nabi SAW, aqrabukum, orang yang paling dekat kepada saya, majlisan yaumal qiyamah, majlisnya, tempat duduknya, tempatnya di hari kiamat, ialah aktsarukum alayya salata, orang yang paling banyak di antara kalian bersalawat ke atasku. Ni. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Kita habiskanlah sikit je ni. Sikit je ni, nak sambung lagi. Wa ya ayyuhal mushtaqun, wahai orang-orang yang mushtaq. Mushtaq ni orang-orang yang rindu. Ila ru'ya jamal. Siapa yang nak rindu, nak tengok ketampanan wajah baginda, sallu alaihi wasallimu taslima. Banyakkan salawat. Ini saya cakap, kita ni penat-penat malam Jumaat ni puan, banyak salawat. Mudah-mudahan nanti kita dapat melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang rindu untuk melihat ketampanan wajah Nabi Muhammad, banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Seterusnya, wa man yakhtubu yasalahu, siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Nabi,
yaqazatan, dalam keadaan jaga, wa manama, ataupun jumpa Nabi dalam mimpi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian ke atas Nabi Muhammad, ucapkan salam ke atas Nabi Muhammad. Ni tuan-tuan, siapa nak mimpi Nabi, banyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni, penat-penat salawat ni, mudah-mudahan saya yakin antara 700 orang lebih yang join sekarang ni, insya-Allah akan ada orang yang Allah kurniakan untuk dapat mimpi jumpa Nabi. Boleh jadi malam ni ataupun minggu depan lagi, malam Jumaat ni puan. Subhanallah, mudah-mudahan tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan Allah kurniakan dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat saya kepada pesanan tuan guru saya, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kata beliau, seseorang ini akan boleh jumpa Nabi, tapi dua benda dia kena settle. Nak salawat banyak manapun, dua benda ni tak siap, tak selesai, tak boleh jumpa Nabi. Tak boleh mimpi jumpa Nabi SAW. Dua perkara ni penting sangat, tuan-puan. Orang tak boleh jumpa Nabi yang pertama sebab derhaka kepada ibu bapa. Derhaka, orang yang derhaka dengan ibu bapa, sampai bila-bila tak akan dapat mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah orang yang tak akan dapat mimpi jumpa Nabi, orang yang derhaka kepada gurunya. Orang yang derhaka kepada gurunya juga tidak akan dapat mimpi jumpa Nabi. Kata Syekh Fahmi, macam TV. Kita nampak Nabi tu macam kita tengok TV. TV tu kita tak akan dapat tengok gambar kat situ. Contoh video Ustaz Aslam dekat situ contohnya. Tak akan dapat nampak video Ustaz Aslam, gambar Ustaz Aslam dekat dalam TV tu kecuali dua benda. Yang pertama ada elektrik. Betul tak tuan-tuan? Ada elektrik, ada power. Ada api kat TV tadi. Kita kena cucuk elektrik tadi. Yang kedua ialah kena ada antena saya sebut. Ada antena lah kan. Antena tu kena bersambung. Kalau line antena tu tak ada, elektrik tak ada, memang tak. Dengan orang tua hubungannya baik, artinya TV bercucuk, tapi buka TV nampak tak ada gambar ke siaran apa ke? Tak ada, tuan-puan. Tak boleh juga. Masalah dengan guru tak selesai lagi. Orang yang derhaka dengan ibu bapa, derhaka dengan guru, yang mengajar dia lah. Yang mengajar dia. Guru yang mengajar dia, macam saya dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan guru-guru saya yang dulu ada dekat Pondok Yasin, yang mengajar saya bertungkus lumus, berpenat lelah daripada saya kecil sampai saya besar. Derhaka saya dengan salah seorang daripada mereka, memang tak akan mimpi jumpa Nabi SAW. Ataupun derhaka dengan ibu bapa, tak akan mimpi jumpa Nabi SAW. Ini kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kata beliau macam tu. Tak akan jumpa Nabi, tak akan pernah mimpi jumpa Nabi. Orang yang derhaka kepada ibu bapa dan orang yang derhaka kepada gurunya. Baik, kalau kita tak mimpi jumpa Nabi SAW, lama dah banyak dah salah ustaz, tak mimpi-mimpi lagi. Cuba cek dua perkara ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Seterusnya. Last. Al-jannat wa na'imuha. Syurga. Wa na'imuha. Dan seluruh kenikmatan yang ada dalam syurga. Sa'adun adalah satu kebahagiaan, satu keberuntungan. Untuk siapa? Liman, bagi orang yang yusalli, bersalawat, wa yusallim, mengucapkan salam, wa yubarik, memohonkan keberkatan alaih, untuk Nabi. Ni syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya adalah satu kebahagiaan, satu keberuntungan bagi mereka yang bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab tu ada dalam satu qasidah, sallu alaihi wasallimu taslima hatta tanalu jannata wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan 'ashra wa yaskunu fil jinani muqima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat ke atas Nabi, ucap salam kepada Nabi, maka hatta tanalu jannatan wa na'ima, sampai engkau dapat syurga. Tuan-puan, kita dengan berkat salawat kita ke atas Nabi Muhammad, insya-Allah kita akan dapat
masuk dalam syurga. Kita akan dapat kenikmatan syurga. Dan syurga akan terasa lebih nikmat lagi bila di dalam syurga kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara nikmat syurga yang ternikmat ialah ketika kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Ni di antara nikmat syurga yang paling nikmat ialah ketika di dalam syurga kita melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab tu tuan-puan, Sayyidina Sauban, sahabat Nabi SAW, dalam qasidah Al-Fadil Ustaz Nizam disebutkan, Sayyidina Sauban ni dia rindu sangat dengan Nabi, dia cinta sangat dengan Nabi. Apa dalam qasidah disebutkan ni, penutup lah tuan-puan. Apa dia? Sayyidina Sauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Karena baginya jika berasingan tiada nikmatnya syurga pilihan. Ni Sayyidina Sauban. Masuk syurga tak cukup lagi, Sayyidina Sauban kata. Saya nak dalam syurga dapat melihat Nabi SAW, dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu al-jannatu wa na'imuha sa'adun, syurga dan seluruh kenikmatan adalah keberuntungan, kebahagiaan bagi orang yang bersolawat ke atas Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya orang yang bersolawat ke atas Nabi Muhammad, dahlah dalam syurga dia nampak lagi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Ini satu kenikmatan yang luar biasa tuan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua syafaat baginda Nabi Muhammad. Allah kurniakan kepada kita semua dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jumpa Nabi di dalam mimpi. Amin amin ya rabbal alamin.